bersombong dan beranggap kata diri itu hebat sangat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak beritahu ni, ada saya tunjuk satu foto kat video ya. Nak beritahu kat walau ni. Nak beritahu kat hampa kata PAS ni dah menikah dengan DAP 3 kali dah. UMNO baru sekali ya. Baru sekali ya. Hampa dah 3 kali dah menikah. 3 kali menikah, 3 kali bercerai. Lah nak rujuk tak boleh. Nak kena buat Cina buta. Bila nak buat Cina buta, DAP tak mau. Jadi hampa cemburu tu yang duk marah kat UMNO. UMNO penjilat DAP lah. DAP tu lah kata apa. Nak kontrol Melayu lah. Macam-macam hampa main. Tapi sebenarnya PAS dah 3 kali dah menikah dengan DAP, tapi bercerai 3 kali, dah tak boleh nak menikah semula. Tapi waktu hampa menikah dulu semua elok, gentut pun bau wangi kan. Tapi bila hampa tak boleh, hampa kata orang lain. Jadi hampa boleh, kami tak boleh kan. Nak kata kat hampa bagi, nampaknya DAP dia lebih sesuai dengan UMNO. Islam UMNO tu tak radikal. Islam hampa tu radikal, tak sesuai dengan kaum Cina dengan DAP. Cuba kita tengok. Apabila DAP berkawan dengan UMNO, Hannah Yuh sendiri. Dia seronok dah pakai baju kurung. Dia sigak atas kepala ni, kain tudung sikit. Dan dia pun bagi sumbangan kereta jenazah di masjid. Jadi semua ni adalah dorongan mai daripada akhlak yang ditunjukkan oleh UMNO. Tak sebagaimana akhlak yang ditunjukkan oleh orang PAS. Tak mendambakan Islam langsung akhlak orang PAS ni. Jadi itulah nak beritahu kawan laun bahawa PAS pernah berkawan ataupun berkahwin dengan DAP sebanyak 3 kali. Jangan duk kata wala kat UMNO tau. Orang kata apa? Nak kata apa? Katak dulang paku sopih. Kata orang dia apa yang lebih ya. Orang PAS lagi tu bangga dia ya. Dia kata solid dan pandai ni, nak tak ada solid ya boy. Pandai pun tak, solid pandai tak ada. Ingat, kerana Allah Taala juga takkan bagi hampa perintah negara ni. Perintah negeri polis pun tak tahu lah. Tak tahu orang polis kata tak tahu. Okey, assalamualaikum warahmatullahi. Tahukah anda gerakan sebenarnya lebih jahat dari DAP? Kejahatan gerakan terselah dalam tragedi 13 Mei apabila gerakan menghina orang Melayu dan mahu menghalau semua orang Melayu. Pada bulan Jun lalu, gerakan telah menghina penjawat awam dengan gelaran beban negara. Bahkan, gerakan telah mendesak Perdana Menteri Anwar Ibrahim agar mengurangkan lagi bilangan penjawat awam. Ketika kerajaan PH 22 bulan mahu memperkenalkan silibus tulisan Jawi, gerakan ialah satu-satunya pihak yang paling lantang membantah tulisan Jawi ini. Gerakan kecam Menteri DAP yang mahu laksanakan tulisan Jawi, sampai ke tahap gerakan sanggup saman kerajaan PH untuk menghalang pelaksanaan tulisan Jawi. Dan hari ini, gerakan yang sangat benci kepada tulisan Jawi sudah bersekongkol dengan PAS dalam Perikatan Nasional. Selain itu, gerakan juga pihak yang paling lantang mahu Chin Peng dibawa pulang ke Malaysia. Dan ketika PN menjadi kerajaan, PN telah membebaskan kumpulan yang bertanggungjawab seluduk masuk Abu Chin Peng ke Malaysia. Apakah kerana kumpulan itu adalah pro-gerakan? Seorang pemimpin gerakan juga pernah mencadangkan agar satu kasino yang besar dibina di Pulau Pinang. Dan Presiden Gerakan juga dalam kenyataan terbaru berkata, dasar PN hari ini ialah dasar yang mengekalkan aktiviti kasino di Genting. Dan yang paling celupa sekali, parti Gerakan pernah membuat usul memecat Mufti Perak. Mana ada parti lain buat usul kurang hajar macam ni kecuali parti Gerakan yang kini bersama Perikatan Nasional. Bahkan pemimpin Gerakan juga pernah berkata bangsa Melayu juga ialah bangsa pendatang. Dan yang paling celaka sekali, Gerakan ialah satu-satunya parti yang pernah saman hudud di mahkamah. DAP mana pernah buat macam ni? Dan akhirnya, gerakan yang paling banyak menghina Islam, PAS letak dia sebagai calon di kawasan majoriti Islam. PAS sanggup terajang calon Muslim untuk beri laluan kepada gerakan. Jelas sekali, dari sudut kaedah Islam, gerakan ialah pilihan yang paling mudarat untuk umat Islam. Ini menjadikan PN juga adalah pilihan yang paling mudarat kerana bersekongkol dengan gerakan. Ayo umat Islam, kita undi ke semua calon dari kerajaan perpaduan. Kita kali bagi sama. Dia tanya pasal perbezaan politik adalah bersifat ijtihadi. Dalam parti-parti politik ada orang alim. Bolehkah kita berhujah guna dalil agama dalam memilih parti politik? Secara asas memang ada dalil agama. Contohnya kena imam yang adil, kena ada ciri-ciri yang orang tidak fasik. Itu dalil-dalil umum. Tapi kalau nak mewajibkan hang mesti undi parti aku. Pasal Allah berfirman macam ni, pasal Nabi bersabda macam ni. Mana ada parti hang dalam Quran? Mana ada parti hang dalam hadis? Cuma hang rasa berdasarkan dalil-dalil umum yang kena undi parti ni. Maka tak boleh memaksakan pandangan itu kepada orang lain. Bila-bila lagi kalau sampai kafir mengkafirkan, itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Contoh ya, bahaya ta'assub dalam berpolitik.
Tengok dalam banyak-banyak calon-calon yang boleh naik jadi pemimpin. Ni bukan nak cerita politik dalam masjid, nak cerita hukum, nak cerita menjauhi ta'assub. Dan banyak-banyak calon yang boleh kita naikkan sebagai pemimpin di negara kita ni secara jujur. Ada tak yang sehebat Sayyidina Ali karramallahu wajhah? Ada tak yang lebih layak daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah sebagai pemimpin? Kalau saya pribadi, tak ada. Sayyidina Ali dengan alimnya, dengan bijaksananya, dengan keturunan yang baik daripada Quraisy, dengan dia tu menantu Nabi, dengan dia ahadul mubasyari Nabi di jannah, salah seorang yang dijamin masuk syurga. Adakah calon kita yang jamin masuk syurga? Jangan. Hang undi parti aku confirm masuk syurga, jangan. Orang tu sendiri pun tak ada jaminan masuk syurga. Tambah kita yang undi dia. Jadi dalam keadaan Sayyidina Ali begitu hebat sebagai seorang pemimpin, ketaksupan kepada beliau menjerumuskan golongan Syiah kepada bid'ah sayyi'ah dalalah. Yang Syiah puja tu orang yang layak, orang Syiah sokong tu orang yang layak, itu Sayyidina Ali. Tapi pasal apa Syiah jadi sesat? Pasal taksub. Kerana sokong Sayyidina Ali, sahabat lain dibenci, bahkan ada yang mengkafirkan sahabat. Lepas tu ada yang tolak hadis pula yang diriwayat oleh sahabat. Jadi ketaksupan kepada tokoh yang hebat pun boleh membawa kepada bid'ah sayyi'ah dalalah. Apatah lagi kalau kita taksub pada orang yang sat dia cakap lagu ni, sat dia cakap lagu lain, sat dia parti ni, sat dia parti lain. Jadi tak boleh. Jadi hati-hati, jangan kita salah guna ayat Quran hadis semata-mata untuk politik kepartian, jangan.